Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Jom kita belajar bersama cikgu untuk tajuk matematik tingkatan 1 iaitu faktor dan gandaan. Tolong kaji tentang faktor dan gandaan. Okay, kita lihat dahulu faktor, apakah yang dimaksudkan dengan faktor. Contohnya faktor bagi 12. Faktor bagi 12 kita senaraikan nombor yang membolehkan dapat 12. Contohnya 1 darab 12, 2 darab 6, 3 darab 4. Di semua nombor yang terlibat ini ialah merupakan faktor bagi 12. Faktor bagi 18 juga sama. Kita senaraikan bagaimana untuk mendapatkan 18. 1 darab 18, 2 darab 9, 3 darab 6. Di semua nombor ini merupakan faktor bagi 18 iaitu 1, 2, 3, 6, 9 dan juga 18 ini merupakan faktor bagi 18. Okay, faktor sepunya pula, contohnya faktor sepunya bagi 12 dan juga 18. Kita telah senaraikan tadi faktor bagi 12 dan juga faktor bagi 18. Lihat faktor yang terlibat ini, nombor yang sama iaitu 1, 2, 3 dan juga 6 ini dikenali sebagai faktor sepunya. Manakala faktor sepunya terbesar pula, dalam kalangan faktor sepunya ini nombor yang terbesar iaitu 6, ini dikenali sebagai faktor sepunya terbesar bagi 12 dan juga 18. Okay, kita lihat pula gandaan. Gandaan bermaksud hasil darab untuk dapatkan 6, sifar 6, 1 darab 6, 6, 2 darab 6, 12, 3 darab 6, 18 dan seterusnya. Inilah di sini merupakan gandaan bagi 6. Begitu juga dengan gandaan 8. Okay, bermula dengan 8, ditambahkan 8, ditambahkan 8. Ini semua nombor-nombor ini merupakan gandaan bagi 8. Untuk gandaan sepunya bagi 6 dan juga 8, bermaksud gandaan bagi 6, gandaan bagi 8 yang sama. Contohnya di sini bermula dengan 24. Dan jika kita senaraikan lagi gandaan bagi 6, gandaan bagi 8, kita akan dapat gandaan sepunya yang lain ialah selain daripada 24, 48, 72 dan seterusnya. Untuk gandaan sepunya terkecil pula, daripada gandaan sepunya ini nilai yang paling kecil di sini ialah 24. Jadi gandaan sepunya terkecil bagi 6 dan 24, 6 dan 8 ialah 24. Seterusnya kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan faktor perdana. Contoh soalan, senaraikan semua faktor perdana bagi 72. Jadi untuk mencari faktor perdana bagi 72, senaraikan dahulu faktor bagi 72. Kita gunakan kaedah hasil darab. Kita darabkan satu nombor untuk dapatkan 72. 1 darab 72, 2 darab 36, 3 darabkan dengan 24 dan seterusnya. Jadi nombor-nombor yang terlibat ini merupakan faktor bagi 72. Jadi untuk mencari faktor perdana bagi 72, dari kalangan nombor yang terlibat ini, nombor perdananya ialah cuma 2 dan 3 sahaja. Jadi faktor perdana bagi 72 ialah 2 dan juga 3. Contoh seterusnya, ungkapkan 60 dalam bentuk pemfaktoran perdana. Bermaksud bagaimana untuk mendapatkan 60 merupakan hasil darab nombor perdana. Jadi untuk mendapatkan nombor yang terlibat ini, kita boleh menggunakan kaedah pembahagian berulang. Dengan cara membahagikan terus dengan nombor perdana, 60 bahagi 2 hasilnya ialah 30. Terusnya bahagi lagi dengan nombor perdana dapat 15. Bahagi lagi dengan nombor perdana dapat 5. Dan juga seterusnya bahagi dengan nombor perdana 5. Yang nilainya bakinya adalah 1. Jadi apabila selesai mendapat 1 di sini, maka ini bermaksud 60 ialah hasil darab nombor di sebelah sini. Jadi ini merupakan hasil darab dalam bentuk pemfaktoran perdana. Kaedah yang lain boleh digunakan juga ialah kaedah pokok faktor, di mana 60 ini kita pecahkan jadi 4 darab 15. 60 bersamaan dengan 4 didarabkan dengan 15. 4 ini merupakan, kita boleh asingkan dia 2 didarabkan dengan 2. Manakala 15 pula 3 didarabkan dengan 5. 3 darab 5, 15. Jadi 60 sebenarnya 2 didarabkan dengan 2, didarabkan dengan 3, didarabkan dengan 5.
Sekarang kita lihat pula faktor sepunya terbesar ataupun ringkasnya FSTB. Ada 3 kaedah yang boleh digunakan. Yang pertama ialah menyenaraikan faktor sepunya. Yang kedua, kaedah pembahagian berulang. Dan yang ketiga ialah kaedah pemfaktoran perdana. Di sini diberikan contoh. Untuk soalan A, kita gunakan kaedah menyenaraikan faktor sepunya. Senaraikan faktor bagi 18, senaraikan faktor bagi 18, 24. Lihat faktor sepunyanya. Kemudian untuk mencari FSTB, kita dapat daripada faktor sepunya itu, lihat yang terbesarnya ialah 6. Jadi FSTB-nya ialah 6. Untuk kaedah yang kedua, kaedah pembahagian berulang. Untuk soalan B, kita bahagikan dengan nombor yang sama. Nombor yang sama di sini sebagai contohnya 36 boleh bahagi 2 sama dengan 18. 60 bahagi 2, 30. 72 bahagi 2, 36. Kemudian bahagi lagi nombor yang sama. Akan dapat 9, 15, 18. Bahagi lagi dengan nombor yang sama iaitu 3. Akan dapat 3, 5 dan 6. Daripada sini tidak boleh dibahagi lagi dengan nombor yang sama. Maka untuk mendapatkan FSTB-nya, kita dapatkan hasil darab nombor yang terlibat di sebelah kiri ini. Jadi FSTB-nya ialah 12. Untuk soalan C pula, kita menggunakan kaedah pemfaktoran perdana. Di mana semua nombor yang terlibat ini, kita tulis dalam bentuk pemfaktoran perdana. Dan nombor yang sama, faktor yang sama ini, kita darabkan akan dapat 16. Sekarang kita lihat pula gandaan sepunya terkecil iaitu GSTK. Untuk mencari GSTK, ada 3 kaedah yang boleh digunakan. Yang pertama ialah menyelarai gandaan sepunya. Yang kedua, kaedah pembahagian berulang. Dan yang ketiga ialah pemfaktoran perdana. Jadi di sini ada contoh 3 soalan. Untuk soalan A, kita gunakan kaedah menyenaraikan gandaan sepunya. Senaraikan gandaan 2 iaitu 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Gandaan 3 ialah 3, 6, 9, 12 dan juga seterusnya. Daripada sini kita lihat gandaan sepunyanya ialah bermula dengan 6 dan apabila mungkin ada lagi banyak yang lain di belakangnya. Daripada sini yang terkecil gandaan sepunyanya ialah 6. Untuk soalan B pula kita gunakan kaedah pembahagian berulang. Nombor yang terlibat ini kita bahagikan dengan nombor yang sama iaitu 3. 3 boleh dibahagikan dengan 3, 1, 6 bahagi 3, 2, 9 bahagi 3, 3. Daripada sini tiada lagi nombor yang sepunya yang boleh dibahagikan. Jadi yang baki 1 ini kekal kita bawakan ke bawah. 2 dibahagikan dengan 2 dapat 1. 3 untuk bahagikan 2 tidak boleh, turunkan ke bawah. Jadi seterusnya 3 dibahagikan 3 semuanya akan dapat 1. Dan apabila semuanya 1 untuk mendapatkan GSTK-nya, kita mendapatkan hasil darab nombor di sebelah kiri ini. Iaitu jawapannya adalah 18. Dan soalan C pula ialah menggunakan kaedah pemfaktoran perdana. Jadi senaraikan pemfaktoran perdana bagi semua nombor yang terlibat. 3 ialah hasil darabnya ialah 3 nombor perdana yang terlibat. 8 nombor perdana yang terlibat ialah 2 darab 2 darab 2. Manakala 12 nombor perdana yang terlibat ialah 2 darab 2 didarabkan dengan 3. Jadi di sini, yang sama, turutan yang sama ini, nombor yang sama kita darabkan. Nombor perdana ini, hasil darabnya ini merupakan GSTK bagi nombor yang terlibat menggunakan kaedah pemfaktoran perdana. Soalan latihan yang pertama, diberi 2, 3 dan 7 ialah faktor perdana bagi nombor N. Antara yang berikut, yang manakah nilai N yang mungkin? Jadi untuk mencari nilai N yang mungkin, kita uji satu persatu, 48. Dibahagikan dengan nombor perdana dimulai dengan 2. 48 bahagi 2, 24. Bahagi lagi dengan nombor perdana iaitu 2. 24 bahagi 2, 12. Bahagi 2 lagi sama dengan 6. Bahagi 2 lagi sama dengan dapat 3. 3 bahagi 3 sama dengan 1. Jadi daripada sini nombor perdana yang terlibat ialah 2 dan juga 3 sahaja. 7 tiada. Jadi A ini bukan jawapan. Sekarang kita uji pula C iaitu 126. 126 diberikan dengan nombor perdana. Nombor perdananya ialah 2 akan dapat 63. Dibahagi lagi dengan nombor perdana yang lain. Bahagi 3. Kita akan dapat 21. 21 masih boleh dibahagikan dengan 3 iaitu nombor perdana. 21 bahagi 3, 7. Dan akhir sekali 7 dibahagikan dengan nombor perdana. 7 akan dapat 1. Jadi di sini, nombor perdana yang terlibat ialah 2, 3 dan juga 7. Jadi C memenuhi jawapannya. Jadi jawapannya ialah 1, 2, 6.
Kita sambung soalan yang kedua. Antara berikut yang manakah gandaan sepunya bagi 6 dan 14? Jadi untuk mencari gandaan sepunya bagi 6 dan 14, kita senaraikan dahulu gandaan bagi 6. Iaitu 6 ditambahkan 6, 12. Tambah 6 lagi 18. Seterusnya 24, 30, 36, 42 dan seterusnya. Manakala gandaan bagi 14 adalah 14 tambah 14, 28. 42, 56 dan seterusnya. Daripada sini kita lihat nilai yang sama ialah 42. Jadi gandaan sepunyanya ialah 42. Cara lain kita boleh juga buat pembahagian. Nilai yang terlibat ini kita cuba bahagikan dengan 6 dan 14. Bagi nombor yang boleh dibahagikan dengan kedua-duanya merupakan gandaan bagi gandaan sepunya bagi 6 dan 14. Sebagai contoh di sini 18 dibahagikan dengan 6 dapat 3. Namun 18 tidak boleh dibahagikan dengan 14. Jadi 18 bukan gandaan sepunya bagi 6 dan 14. 42 ini boleh dibahagikan dengan 6. Dalam masa yang sama 42 juga boleh dibahagikan dengan 14. Jadi 42 merupakan gandaan sepunya bagi 6 dan juga 14. Kita sambung soalan yang ketiga. Tapi jangan lupa tekan butang like dan subscribe di bawah. Soalannya, Raja 2 menunjukkan beberapa faktor bagi 80. Antara yang berikut, yang manakah bukan nilai yang mungkin bagi X? Jadi di sini untuk mencari faktor bagi 80, kita boleh senaraikan hasil darab untuk mendapatkan 80. 1 darab 80, 2 darab 40, 4 darabkan dengan 20, 8 didarabkan dengan 10 dan seterusnya dan ada lagi di sini. Jadi nombor-nombor yang terlibat ini merupakan faktor bagi 80. Jadi di sini ada 8, jadi 8 bukan jawapannya. 2, 4, 10. Dan X di sini kita perhatikan ya, untuk menentukan adakah ia faktor ataupun bukan, bermaksud nombor tersebut 80 dibahagikan dengan nombor tersebut tanpa baki. Sebagai contoh di sini, 80 dibahagikan 5, kita akan dapat 5, 30, 16. Jadi ini boleh dibahagikan, 80 boleh dibahagikan dengan 5, bermaksud 5 ialah faktor bagi 18. Jadi bukan jawapannya. Untuk B pula, 80 dibahagikan dengan 12, kita akan dapat perpuluhan. Jadi untuk dapat perpuluhan ini, apabila dia dapat perpuluhan, bermaksud ianya bukan faktor bagi 80. Jadi jawapannya ialah 12. Soalan yang terakhir, Raja 1 menunjukkan kaedah pokok faktor yang digunakan untuk mencari faktor perdana bagi nombor N. Isi petak pada Raja 1 dengan nombor yang betul. Jadi daripada sini, petak yang pertama ini ialah 14, 2 didarabkan dengan 7. Manakala petak di atas ini datang daripada 2 didarabkan dengan 3, iaitu 6. Jadi selesai, petak telah diisi. Soalan B nyatakan nombor N. N ini datang daripada hasil darab 14 didarabkan dengan 6 bersamaan dengan 84. Jadi jawapannya ialah 84. Dan C, ungkapkan nombor N dalam bentuk pemfaktoran perdana. Jadi pemfaktoran perdana di sini, nombor N ialah 84. Ianya ialah hasil darab nombor yang paling di bawah ini. Nombor perdananya ialah 2 didarabkan dengan 7, didarabkan dengan 2, didarabkan dengan 3. Jadi inilah nombor yang diungkapkan dalam bentuk pemfaktoran perdana. Alhamdulillah selesai video siri pertama untuk tajuk faktor dan gandaan. Jumpa lagi dalam video berikutnya.